Yang pertama yang Hamka tekankan untuk menjadi seorang reformis kosmopolitan ialah supaya mengambil pelbagai pemikiran-pemikiran di dalam Islam dan cuba mencari jalan tengah di dalam pemikiran-pemikiran tersebut. Dan ini dipanggil di dalam Islam sebagai pemikiran talfik, iaitu menyatukan apa yang dilihat sebagai berbeza di antara satu sama lain. Kedua, untuk menjadi seorang pemikir kosmopolitan atau reformis kosmopolitan seperti Hamka, apa yang dia telah lakukan ialah membawa apa yang di luar Islam seperti saya katakan tadi ke dalam Islam, kemudian menyatukan yang bukan Islam dan Islam menjadi satu pemikiran yang baru. Di sini Hamka menunjukkan di dalam banyak penulisan-penulisannya bahawa kita boleh mengambil banyak idea-idea daripada Barat, daripada tamadun-tamadun yang lain, dan mengambil apa yang selari dengan pemikiran Islam kita untuk disatukan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penganjur kerana sudi menerima saya di conference yang pada saya sangat-sangat diperlukan di zaman kita ini, di mana umat Islam sedang mencari pelbagai solusi bagi banyak masalah-masalah dan juga cabaran yang dihadapi kita pada zaman ini. Dan Hamka menjadi satu daripada banyak pemikir-pemikir di dalam zaman kita yang boleh memberikan jalan keluar bagi cabaran-cabaran yang kita hadapi. Memang tidak akur lagi yang Hamka ini adalah satu pemikir yang dikenali ramai, bukan saja di Asia Tenggara tetapi juga di benua Arab, di mana ketika di zaman Hamka sendiri dia diberikan PhD oleh Universiti Al-Azhar dan tafsir yang ditulis oleh Hamka itu sendiri diterima sebagai tafsir yang unggul pada zamannya hingga ke zaman kita. Pada hari ini saya ingin mengungsi sedikit sebanyak tentang Hamka sebagai seorang reformis kosmopolitan. Banyak yang telah ditulis tentang Hamka dan saya sendiri telah menulis buku tentang Buya Hamka ini sendiri. Apa yang saya nak tekankan pada hari ini ialah Hamka adalah seorang pemikir dan reformis kosmopolitan yang mempunyai visi bukan saja tentang Islam tetapi tentang umat sejagat yang boleh menolong kita mencari jalan keluar bagi pelbagai masalah yang kita hadapi sekarang. Tetapi pertama sekali apa yang saya nak lakukan ialah untuk memberi keterangan tentang apa itu pengertian seorang reformis kosmopolitan. Perkataan kosmopolitan ini dalam istilah kasar atau istilah yang sangat basic mungkin memberi kita gambaran bahawa ini adalah satu istilah yang daripada Barat. Memang tidak dinafikan bahawa kosmopolitan ini berasal daripada perkataan Yunani atau Greek yang memberi gambaran bahawa seseorang itu atau sesuatu tempat itu atau sesuatu idea itu bersifat terbuka atau bersifat mudah menerima daripada apa yang di luar. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang orang kata melanggar hukum-hukum Islam dan juga visi Islam. Kosmopolitanisme atau bersifat kosmopolitan ini adalah sebahagian daripada Islam, di mana di dalam Quran juga Allah menekankan bahawa kita seharusnya bertaaruf, mengenal dan mempelajari daripada satu sama lain. Jadi saya gunakan istilah reformis kosmopolitan ini sebagai satu istilah untuk menunjukkan bahawa Hamka ini adalah seorang pemikir yang sangat-sangat bersifat terbuka, yang mudah menerima apa yang ada yang datang daripada luar, tetapi juga menyatukan apa yang datang daripada tradisi-tradisi atau pengaruh-pengaruh yang lain ke dalam Islam. Dan sifat kosmopolitan atau keterbukaan Hamka ini sangat-sangat unik dan dinamik kerana ia bersandarkan Al-Quran, As-Sunnah, pemikir-pemikir atau idea-idea daripada ulama-ulama Islam dan juga melihat kepada konteks
di dalam dunia yang Hamka dulu hidup. Jadi bila kita katakan yang Hamka ini adalah reformis kosmopolitan, apa yang kita nak tekankan di sini ialah Hamka tidak keluar daripada the parameters of Islam, tetapi dia menggunakan Islam untuk menjadi satu thinking platform supaya dia dapat menerima apa yang ada daripada luar ke dalam Islam itu sendiri. Kita harus faham bahawa Hamka bukanlah satu sahaja pemikir Islam yang boleh dipanggil sebagai reformis kosmopolitan. Di Nusantara ini atau di Asia Tenggara, banyak lagi pemikir-pemikir di zaman Hamka sebelumnya dan selepasnya yang kita juga boleh panggil sebagai reformis kosmopolitan. Antaranya yang Hamka mendapat banyak pengaruh dari ialah Syekh Ahmad Al-Hadi dan atau Syed Syekh Al-Hadi, dan juga kumpulan-kumpulan di dalam apa yang dipanggil sebagai Al-Imam yang juga menjanakan pemikiran-pemikiran yang bersifat kosmopolitan juga. Di zaman Hamka itu sendiri ada seorang pemikir yang dinamakan Muhammad Natsir yang sangat unggul pada waktu itu dan menulis banyak karya-karya yang harus kita lihat. Jadi apa yang kita harus fahami ialah reformis kosmopolitan ini adalah satu cara pemikiran atau satu cara untuk merubah masyarakat yang digunakan oleh banyak pemikir pada zaman itu. Dan di antaranya yang saya lupa nak katakan tadi ialah Muhammad Iqbal, Hasan Al-Banna dan sebagainya, Malik bin Nabi, yang menggunakan idea-idea daripada luar Islam dan dimasukkan ke dalam Islam untuk menjadi idea-idea yang baru. Jadi kita harus fahami bahawa bukan saja Hamka itu seorang pemikir yang unik, tetapi Hamka tergolong di dalam banyak pemikir-pemikir yang cuba melihat Islam daripada perspektif yang baru supaya mendatangkan perubahan bagi masyarakat Islam pada waktunya. Jadi apa yang kita harus fahami ialah pemikir-pemikir kosmopolitan atau reformis-reformis kosmopolitan di zaman Hamka, termasuk Hamka juga, telah menunjukkan kepada kita 3 cara memikir tentang Islam dan tentang konteks yang kita hidup pada zaman kita dan pada zaman Hamka juga. Pertama, untuk menjadi seorang reformis kosmopolitan, haruslah kita ada pemikiran yang boleh menyatukan pelbagai pemikiran di dalam Islam untuk menjadi satu pemikiran yang baru. Kita lihat pada zaman kita ada banyak perbezaan pemikiran di kalangan umat Islam kita sendiri. Di antara orang yang memegang pemikiran Asyariah dan mereka yang memegang pemikiran Salafiyah, ada perbezaan di kalangan mazhab-mazhab Islam dan pelbagai-pelbagai isu tentang Islam. Perkara pertama yang Hamka tekankan untuk menjadi seorang reformis kosmopolitan ialah supaya mengambil pelbagai pemikiran-pemikiran di dalam Islam dan cuba mencari jalan tengah di dalam pemikiran-pemikiran tersebut. Dan ini dipanggil di dalam Islam sebagai pemikiran talfiq, iaitu menyatukan apa yang dilihat sebagai berbeza di antara satu sama lain. Kedua, untuk menjadi seorang pemikir kosmopolitan atau reformis kosmopolitan seperti Hamka, apa yang dia telah lakukan ialah membawa apa yang di luar Islam seperti saya katakan tadi ke dalam Islam, kemudian menyatukan yang bukan Islam dan Islam menjadi satu pemikiran yang baru. Di sini Hamka menunjukkan di dalam banyak penulisan-penulisannya bahawa kita boleh mengambil banyak idea-idea daripada Barat, daripada tamadun-tamadun yang lain, dan mengambil apa yang selari dengan pemikiran Islam kita untuk disatukan. Untuk melakukan perkara ini, harus kita mempelajari pemikiran-pemikiran yang di luar Islam, memahami dengan sedalam-dalamnya, mengambil yang terbaik daripada mereka dan dimasukkan ke dalam apa yang kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Dan ini metod yang digunakan oleh Hamka dipanggil sebagai takhrij, mengambil seperti apa yang dikatakan oleh pujangga Melayu yang lain, mengambil apa yang baik dan membuang apa yang tidak baik. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Ini yang kedua. So pertama, talfiq. Kedua,
takhrij, dan ketiga untuk menjadi seorang reformis kosmopolitan, untuk menjanakan pemikiran kosmopolitan. Hamka menekankan bahawa kita harus keluar daripada pemikiran-pemikiran yang tertutup, yang bersifat ekstremis, komunalis, iaitu perkauman, yang bersikap berlebih-lebihan di dalam pemikiran kita sendiri, dan juga bersifat hanya melihat kepada orang lelaki tetapi tidak kepada orang wanita yang memainkan peranan yang penting dalam masyarakat Islam. Jadi perkara yang ketiga yang Hamka tekankan untuk menjadi seorang reformis kosmopolitan ialah seharusnya pemikir-pemikir Islam mengadakan di dalam pemikiran mereka sifat tawazun, iaitu balance. To balance between different ways of thinking and to take a balanced point of view in approaching ideas. Dan ini pada saya cabaran yang paling sengit pada zaman kita ini, di mana kebanyakan di antara kita sebagai orang yang memikir tentang Islam kadang-kala mengambil pemikiran-pemikiran yang terlalu menjurus kepada pemikiran-pemikiran yang membuat kita tertutup kepada pemikiran-pemikiran yang lain. Jadi harus kita ambil jalan tengah di dalam segala perkara. Jadi tiga perkara ini, talfiq, takhrij dan tawazun, menjadi metodologi yang Hamka gunakan sebagai seorang reformis kosmopolitan. Nah, ini cara Hamka berfikir. Apa yang Hamka tekankan sebagai seorang reformis kosmopolitan di dalam buku-bukunya yang ditulis, Hamka menulis banyak buku, ada yang katakan 116 buku, ada katakan 118 buku. Apa-apa pun, memang menjadi satu kenyataan bahawa Hamka ini adalah penulis yang sangat-sangat hebat. Dan Pak Afif ada bersama kita, mungkin Pak Afif juga akan memberikan kita gambaran bahawa Hamka ini daripada hidupnya seorang muda hingga ke akhir hayatnya tidak berhenti menulis. Sehingga kan ada orang katakan di waktu dia sakit, tangan dia akan bergerak seperti menaip, kerana sudah menjadi satu kebiasaan untuk Hamka menekankan peri pentingnya menulis. Dan antara perkara yang Hamka tulis yang menunjukkan bagaimana pemikiran kosmopolitan beliau itu dihidupkan di dalam penulisan-penulisannya ialah perkara pertama tentang bagaimana kita harus menyatukan akal dan nakal. Dan ini satu perkara yang penting di zaman kita ini, di mana Hamka tekankan untuk menjadi pemikir, untuk mengadakan pemikiran kosmopolitan ini di dalam masyarakat kita, harus kita tekankan di kalangan umat Islam peri pentingnya akal. Tetapi Hamka katakan akal yang tidak berpedoman adalah akal yang mudah sesat. Maka Hamka katakan yang akal harus dipandukan dengan nakal, iaitu dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Hamka tekankan di dalam pemikirannya ialah, di dalam penulisan-penulisannya, bahawa akal tidak cukup untuk kita meleraikan masalah-masalah kita. Harus kita berbalik kepada teks-teks yang ada di dalam khazanah keintelektualan kita untuk mengupas isu-isu yang kita hadapi. Jadi apa yang Hamka tekankan di sini ialah untuk mencari jalan tengah antara teks dan konteks. Dan ini satu perkara yang harus kita menjadikan budaya keintelektualan di antara kita, di mana bukan saja kita melihat apakah idea-idea yang baik di dalam teks, tapi juga melihat bagaimana idea-idea yang baik di dalam teks ini boleh diselarikan dengan konteks yang kita ada. Itu perkara yang pertama. Kedua, Hamka menekankan di dalam banyak penulisan-penulisannya sebagai seorang pemikir kosmopolitan tentang peri pentingnya keadilan sosial. Dan di dalam perkara ini, beliau tekankan bahawa satu daripada masalah kita sebagai orang Islam ialah kita selalu menekankan isu-isu yang kecil yang tidak boleh yang tidak ada jalan keluar. Sehingga kan kita lupa bahawa banyak isu-isu yang besar belum lagi dileraikan. Contohnya, hingga ke hari ini kita masih berdebat tentang, Hamka katakan, haruskah kita baca usolli sebelum solat, bolehkah kita menyambut Maulidin Nabi,
haruskah kita lakukan pelbagai-bagaian cara untuk menunjukkan keislaman kita. Tapi hamka katakan satu perkara yang selalu dilupakan oleh umat Islam di zamannya hingga ke zaman kita ialah masalah keadilan sosial. Dan satu daripada masalah keadilan sosial yang memerlukan pemikiran kosmopolitan untuk meleraikan masalah ini ialah isu kemiskinan di dalam umat Islam. Dan kita lihat di zaman hamka, di zaman kita, isu kemiskinan ini tetap ada. Dan kita tahu yang kemiskinan ini mendatangkan atau mendekatkan kita kepada kekufuran. Hamka tekankan bahawa pemikir-pemikir Islam harus menulis tentang isu ini, dan juga bukan saja menulis tetapi menggunakan apa yang mereka tuliskan daripada perspektif Islam untuk cuba mendapatkan jalan keluar bagi masalah-masalah kemiskinan yang ada. But whether we like it or not, atau kita nak terima ke tidak, yang menjadi realiti ialah kebanyakan negara-negara Islam di zaman kita ini adalah negara yang miskin. Hamka katakan, kalau kita tidak menekankan keadilan sosial ini di dalam pemikiran kita, di dalam reformis atau the reform that is cosmopolitan, kita tidak akan keluar daripada isu-isu yang kecil yang selalu kita debatkan. Kita mendebatkan isu-isu yang kecil kerana kita tidak dapat keluar daripada isu-isu yang besar. Dan bukan saja kemiskinan pada hamka yang menjadi isu di dalam masyarakat Islam secara keseluruhannya, tetapi juga underdevelopment, kemajuan yang selalu tersekat, dan juga yang paling teruk ialah pendidikan yang sangat-sangat rendah. Isu keadilan sosial ini harus kita tekankan seperti hamka telah tekankan di zaman kita. Dan hamka katakan satu daripada aspek cosmopolitan, reformis cosmopolitan ini ialah untuk kita memberi lebih keperhatian kepada kedudukan wanita di dalam Islam. Dan ada orang juga memberikan saya feedback bahawa di dalam forum ini kita tidak ada pemikir-pemikir wanita yang boleh bercakap sedikit sebanyak tentang hamka. Jadi pada hari ini saya nak tekankan tentang isu wanita ini dan membela hak wanita pada hari ini. Apa yang saya nak katakan ialah hamka mengatakan bahawa satu daripada problematika atau masalah umat Islam sejagat di zamannya dan di zaman kita juga ialah kita tidak menekankan isu wanita sehinggakan orang-orang yang di luar Islam menjadi pelopor tentang isu-isu kewanitaan dan isu-isu hak wanita. Terlahirnya gerakan-gerakan feminisme ialah kerana umat Islam tidak melahirkan atau tidak mengambil inisiatif untuk berbincang tentang isu ini. Hamka katakan untuk menjadikan masyarakat ini lebih kosmopolitan, harus kita tekankan isu wanita dan cabaran wanita di dalam keluarga, di dalam kerjaya, di dalam masyarakat, dan juga di dalam pentadbiran sesebuah negara. Hamka tekankan bahawa wanita harus diberikan ruang dan peluang untuk memainkan banyak peranan di dalam masyarakat kita, dan dengan demikian barulah kita boleh melahirkan satu masyarakat yang lebih setara. Dan yang terakhir sekali yang saya nak tekankan pada hari ini, bila kita lihat reformis kosmopolitan Hamka katakan bahawa kita tidak boleh memikirkan tentang isu-isu yang dihadapi oleh umat Islam tanpa memberi banyak penekanan kepada pengajian sejarah. Dan Hamka menulis banyak buku tentang sejarah. Tafsir Al-Azhar yang dituliskan Hamka itu mempunyai banyak isu-isu sejarah yang ditekankan. Hamka menulis satu buku bernama Sejarah Umat Islam, di mana di dalam 500 atau tak salah saya 900 muka surat beliau menunjukkan bagaimana umat Islam jatuh bangun dari zaman ke zaman, dan memberi satu penekanan pada kita supaya
untuk merubah masyarakat kita, kita bukan saja harus melihat apa yang berlaku sekarang dan apa yang akan terjadi, tetapi kita harus melihat ke belakang. Kita harus melihat sejarah dengan kacamata yang objektif dan reformis untuk kita merubah cara kehidupan kita pada zaman ini. Hamka katakan yang seorang pemikir yang kosmopolitan yang terbuka harus memahami bahawa sejarah Islam bukanlah sejarah yang semuanya baik, semuanya unggul dan semuanya dilihat sebagai satu ketamadunan yang tinggi. Tetapi sejarah Islam menunjukkan kepada kita bahawa banyak perkara yang dilakukan oleh umat Islam di zaman dahulu adalah perkara-perkara yang mendatangkan kejatuhan mereka, dan ini juga harus kita pelajari untuk kita mengorak langkah yang lebih baik bagi tamadun kita di zaman ini. Jadi sejarah pada Hamka menjadi satu mangkin untuk kita mempelajari dan merubah cara kita menjalani atau mendatangkan pengislahan dan juga mentajdidkan masyarakat kita pada zaman kita. Jadi itu saja yang saya nak kongsi pada hari ini. Apa yang saya nak orang kata memberi lebih penekanan pada hari ini ialah kita harus menghidupkan pemikiran atau reformisme kosmopolitan yang Hamka telah tunjukkan kepada kita. Jika kita boleh bersifat terbuka tentang pelbagai idea di dalam Islam dan juga di luar Islam, dan mensandarkan atau bersandarkan idea-idea ini kepada Al-Quran, Sunnah dan juga pemikiran-pemikiran ulama di zaman dahulu dan juga di zaman kita, melihat konteks dan teks sebagai dua perkara yang harus disatukan untuk menjana pemikiran yang baru, kita boleh melahirkan pemikir-pemikir yang sehebat Hamka di zaman kita. Tidak menjadi satu perkara yang mustahil, kerana apa yang Hamka katakan di zamannya ialah bukan kamu tidak boleh menjadi penulis, tetapi apa yang harus kamu tanyakan kepada dirimu sendiri ialah kamu ini menulis untuk apa dan untuk siapa. Dan saya harap sesiapa saja yang mendengar pada hari ini, kita cuba melahirkan budaya keintelektualan ini dengan penulisan-penulisan kita dan menggunakan penulisan-penulisan kita untuk memperbaiki masyarakat Muslim dan juga umat sejagat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.